Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi diberikan kesempatan kita pada malam ini bersama-sama bertemu di tempat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memuliakan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di saat kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Bihadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ini kita sambung kembali panduan solat berjemaah, yang mana kita masih lagi di dalam tajuk yang baru, iaitu mufaraqah, dengan sebab keuzuran tidak meluputkan fadilat pahala berjemaah. Jadi tajuk malam ini, seseorang sedang sembahyang berjemaah, di ketika dia sembahyang berjemaah ada uzur, maka dia bermufaraqah, yakni keluar daripada berjemaah. Maka kata ulama, dengan sebab keuzuran-keuzuran tersebut, maka sembahyangnya walaupun dia keluar pada ketika itu, maka masih lagi mendapat fadilat pahala berjemaah. Tetapi ada beberapa syarat dan keuzuran yang mesti diiktiraf oleh syarak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berkata penyusun kitab I'anatul Talibin, keuzuran yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Apa keuzuran-keuzuran tersebut? Yang pertama, seseorang yang sememangnya sudah mendapat keringanan untuk tidak berjemaah seperti sakit, yang mana seseorang individu tersebut memang tak diluluskan untuk mendirikan sembahyang berjemaah. Ada uzur-uzur yang dibenarkan seperti sakit ataupun menahan hadas. Dah nak terkencing sangat dah. Dah nak terkencing sangat. Atau takut orang menzalimi dirinya, nak pergi berjemaah tapi bimbang dalam perjalanan daripada rumahnya nak pergi ke masjid, daripada rumahnya nak pergi sembahyang berjemaah. Ada beberapa individu yang akan menzalimi dirinya sehingga boleh mendatangkan mudaratatan pada dirinya, atau merosakkan hartanya, atau apa juga alasan-alasan syar'i yang diterima oleh syarak. Maka apabila dia meninggalkan sembahyang berjemaah, maknanya dia tak pergi ke masjid, duduk sembahyang di rumah. Nak pergi masjid sebab sakit, kita sakit tak? Besok tak boleh sembahyang berjemaah dengan ceritanya. Kita pun dah diviralkan berkenaan masjid tak lagi dibenarkan untuk sembahyang berjemaah. Cuma kita di Selangor masih lagi menunggu keputusan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Tetapi kalau kita lihat daripada kementerian dah mengeluarkan arahan. Jadi ustaz, macam mana ustaz? Tak boleh berjemaah. Kita ni memang kaki sembahyang berjemaah. Subuh pergi masjid, Zuhur pergi masjid, Asar pergi masjid, Maghrib pergi masjid, Isyak pergi masjid. Disebabkan ada uzur, maka pengarang kitab I'anatul Talibin mengatakan jiwa kita ni dah terpaut dengan masjid dah. Cuma tak boleh pergi disebabkan ada keuzuran.
kita sembahyang di rumah, masih lagi ketika kita sembahyang tersebut mendapat pahala berjemaah. Oh, tu dia tuan-tuan, sembahyang kat rumah pun dapat pahala berjemaah. Walaupun tak pergi masjid, walaupun tak pergi ke surau. Disebabkan ada keuzuran yang mana seseorang itu memang sudah terpaut untuk berjemaah, maka ketika dia meninggalkan berjemaah masih mendapat pahala berjemaah. Tapi kalau kita tak pernah pergi sembahyang berjemaah, tiba-tiba nak dapat pahala berjemaah, tak dapatlah. Bagi individu yang uzur, yang dah selalu istiqamah sembahyang berjemaah. Baik, itu keuzuran yang pertama. Yang kedua, seseorang mendapati imam meninggalkan sunat maksudah seperti tasyahud awal. Imam jenis passion, tasyahud awal tinggal. Tasyahud awal naik, tasyahud awal dia naik, dia tak nak baca. Kerap kali imam tak nak baca tasyahud awal ni. Dan imam meninggalkan kunut. Mazhab Syafi'i. Tapi bila jadi imam, kunut tak baca. Tasyahud awal ditinggalnya. Ataupun bacaan-bacaan surah. Habis Fatihah sujud lalu. Tu dia. Kita tuan-tuan jangan kata Fatihah imam dah sujud, imam baca surah pendek pun kita tengah kelang kabut. Imam baca surah pendek, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Imam baca surah pendek dah faham pada minda kita, mampu aku kena baca laju ni, tidak jenuh aku. Nampak tak? Itu tara imam baca surah pendek. Kalau imam tak baca surah, lagi pai kita. Kelang kabut baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kelang kabut baca. Jadi imam jenis passion yang tinggal sembahyang, tinggal tasyahud awal, jenis tinggal kunut dan meninggalkan surah-surah, atau ia mendapati imam memanjangkan bacaan surah. Ni pun tak boleh juga. Kawan dah gaut tuan-tuan, gaut, kencing manis, darah tinggi, datang masjid imam baca rakaat pertama surah Yasin. Tu dia. Imam muda tak apa. Kita ni hak pencing ni nak habiskan masa hidup kita di masjid, di surau, di rumah Allah. Datang masjid imam jenis baca panjang. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua surah Al-Mulk. Tu dia. Sembahyang apa ni? Sembahyang Isyak. Menggigil kepala lutut ni, nak berdiri. Baik. Sedangkan ia tidak mampu menanggung lama kerana lemah atau kerana ada kerja yang sangat mustahak. Jadi apabila imam jenis suka meninggalkan tasyahud awal, imam yang gemar meninggalkan kunut, imam yang gemar meninggalkan surah, dan imam yang memanjang-manjangkan surah, dan kita tak mampu untuk berhadapan dengan situasi begitu. Penat tuan-tuan, deri lama ni. Jangan kata orang tua, orang muda pun kalau imam baca rakaat pertama surah An-Naba pun menggigil kita. Sebab panjang. Itu hak muda. Kalau hak tua, patah lagi tuan-tuan. Kita dalam sembahyang duk maki pak imam, tak guna pak imam baca panjang. Aku ingat imam baca surah Qul Huwallahu Ahad tadi, rupa-rupa dia baca surah Yasin. Duk maki tengah sembahyang, duk maki pak imam. Pak imam syok sendiri tu baca Yasin tu. Dalam hati ni, jemaah kagum dengan aku ni. Tak, padahal jemaah semua pakat maki pak imam dah. Jadi ketika itu tuan-tuan, mereka yang tak mampu berhadapan dengan situasi begitu, sakit dan keuzuran, dan imam yang suka meninggalkan sunat-sunat maksudah ini, apabila kita mufarakah dengan imam, masih lagi mendapat pahala sembahyang berjemaah. Masih lagi dikira mendapat pahala sembahyang berjemaah. Walaupun kita mufarakah, kita tak tahan dengan pak imam, imam baca surah panjang, ataupun imam tak membaca surah. Bila imam tak baca surah lagi panik kita. Jadi kelang kabut kita dalam sembahyang. Jadi bila datang masalah begini, kita bermufarakah dengan imam, berpisah dengan imam,
maka masih lagi kata ulama mendapat pahala sembahyang berjemaah. Kenapa? Kerana ada uzur. Itu yang kedua. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam kitab yang lain, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami berkata, mengenai perkara yang dimaksudkan di sini ialah apa juga perkara yang mengurangkan pahala sembahyang. Apa sahaja yang boleh mengurangkan pahala sembahyang, seperti meninggalkan sujud sahwi untuk menampung kekurangan, atau apa-apa juga perkara kuat yang khilaf ulama mengenai kewajipannya, atau apa-apa juga perkara yang terdapat dalil yang menunjukkan besar kelebihannya, apabila ditinggalkan oleh seseorang imam, kita bermufaraqah, maka masih juga mendapat pahala berjemaah. Pahala besar imam tak buat. Doa kunut tuan-tuan, imam tak baca. Sedangkan ada faedahnya, ada fadilatnya, ada pahalanya apabila imam meninggalkan doa kunut dan meninggalkan sujud sahwi. Imam-imam sedemikian, kalau seandainya dia lupa, tak menjadi satu kesalahan. Tetapi kalau jenis imam ni memang gemar meninggalkan perkara-perkara hal sedemikian, kita bermufaraqah dengan imam, masih mendapat pahala sembahyang berjemaah. Al-Imam Bujairimi menafsirkan, termasuk perkara yang kuat khilaf ulama mengenai kewajipannya ialah tasbihat, yakni tasbih-tasbih walau bagaimanapun, takbiratul intiqalat, duduk istirahah, dan mengangkat tangan ketika berdiri selepas tasyahud awal tidak termasuk dalam kategori masalah ini. Jadi tasbih, takbir intiqalat, yakni takbir berpindah rukun daripada satu rukun ke satu rukun, itu namanya takbir intiqalat. Ataupun duduk istirahah sebelum naik ke rakaat yang seterusnya, ataupun mengangkat takbir selepas tasyahud awal, maka tak termasuk dalam kategori dan masalah ini. Jadi kalau imam dia meninggalkan perkara-perkara hal sedemikian ini, kita tak dituntut untuk mufaraqah, tak diluluskan untuk mufaraqah. Kalau kita mufaraqah juga, kenapa? Imam meninggalkan sunat tasbih, imam meninggalkan takbir intiqalat, imam meninggalkan duduk istirahah, jadi kita mufaraqah, maka dapat ke tidak pahala sembahyang berjemaah? Tak dapat, kerana itu bukan perkara yang dituntut oleh syarak. Itu bukan perkara yang dituntut. Baik, ini adalah kerana tiada perbezaan yang nyata di antara imam dan makmum di dalam melakukan atau meninggalkan perkara-perkara itu tadi, kerana makmum masih boleh melakukan perkara itu semua sekiranya imam meninggalkannya. Kadang-kadang makmum wajib mufaraqah. Hak tadi makmum diberi pilihan. Kalau dia nak bermufaraqah disebabkan tidak ada keselesaan dengan imam, yang mana imam meninggalkan sunat-sunat yang banyak kelebihannya, maka bila dia meninggalkan bersama imam tadi, dia bermufaraqah dengan imam, maka masih lagi mendapat pahala berjemaah. Hatta kalau dia tak meninggalkan imam, dia bersama dengan imam pun tak menjadi kesalahan bagi mereka. Tetapi ada ketika makmum ni wajib berpisah dengan imam. Kita sembahyang berjemaah, ada ketika wajib kita berpisah dengan imam. Baik, kadang-kadang makmum wajib mufaraqah daripada terus bersama berjemaah dengan imam. Misalnya terjadi sesuatu yang membatalkan sembahyang imam, sesuatu yang membatalkan sembahyang imam, maka wajib ia berniat mufaraqah dengan segera. Kita tahu imam baca salah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tu dia ngam-ngam. Ngam-ngam salah, kita tak follow juga. Kadang-kadang imam ni tuan-tuan, ada seketika dia meninggalkan tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Kita maklum tuan-tuan, dalam Al-Fatihah ada 14 tasydid yang mesti ditekan. Betul tak tuan-tuan? Ada 14 tasydid.
yang selalu menjadi kesalahan pada imam ataupun mereka yang sembahyang seseorang diri. Kebanyakannya terjadi kesalahan itu pada 3 tempat. Dalam 14 tasdid tersebut, kebiasaannya yang kita lihat ada 3 tempat yang selalu menjadi kesalahan dalam masyarakat. Dia tak peka, mungkin terlepas pandang ataupun mungkin baca Fatihah dalam keadaan laju. Bila kita baca Fatihah dalam keadaan terlalu laju, kadang-kadang ada beberapa tasdid yang kita tinggal. Jadi yang ini tuan-tuan membatalkan sembahyang. Jadi kena berhati-hati. Dalam tasyahud akhir pun kadang-kadang ada perkara-perkara yang apabila kita buat, dia membatalkan sembahyang. Kita bagi contoh dulu pada takbiratul ihram. Dalam rukun qauli tuan-tuan, rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud, selawat dan salam. Ini rukun qauli. Baik, kesalahan yang pertama yang kerap dilakukan oleh masyarakat di ketika takbiratul ihram. Walaupun kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh karangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di sisi mazhab Syafi'i, antaranya dalam kitab Safinatun Najah, ulama mengatakan di antara syarat takbiratul ihram ada 16 syarat tuan-tuan. Tetapi selalu yang menjadi kesalahan dalam masyarakat kita, iaitu apabila memberhentikan saktah di antara Allah dengan akbar. Ini yang pertama. Allah akbar. Pasal tak tuan-tuan? Ada jemaah kita yang buat. Di antara Allah dengan akbar ada saktah. Apabila ada saktah, maka takbirnya tidak sah. Allah akbar. Nak tengok tak orang buat lagu ni? Pernah tuan-tuan, ramai buat lagu ni. Dia antara Allah dengan akbar tu ada perhentian seketika. Jadi takbir dia tak lulus, tidak sah. Ni antara yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Majoritinya, maaf cakap tuan-tuan, orang tua-tua. Dia takbir tu berdiri dah, comel dah. Allah akbar. Tu dia. Ni tak sah ni takbir ni. Sebab ada saktah di antara Allah dengan akbar. Yang kedua, yang biasa kita lihat, yang menyebabkan seseorang itu batal di dalam sembahyang di ketika takbir, sebelum dia berdiri qiyam, dia sudah mengangkat takbir. Berlaku kebanyakannya tuan-tuan ketika sembahyang tarawih. Majoriti yang berlaku ketika sembahyang tarawih. Imam angkat takbir dah, dia duduk lagi. Biasa kan? Duduk dulu. Lagi bila imam baca surah, baru dia bangun. Yang jadi masalah ketika nak bangun tu, Allah. Nampak? Dia angkat takbir daripada bawah. Daripada perjalanan dia nak bergerak, berdiri qiyam tu, dia dah angkat takbir. Allahu akbar. Ni batal. Yang ni batal. Selalu kita lihat dalam masyarakat kita, ini yang terjadi. Yang ketiga, yang menjadi kegemaran dalam masyarakat kita, yang menyebabkan sembahyang mereka batal di ketika takbiratul ihram, iaitu di ketika mereka takbir dalam bahagian takbir imam. Selagi mana imam tak selesai menyebut kalimah bar, Allahu akbar, makmum tak dibenarkan mengangkat takbir. Kadang-kadang kita nak cepat, imam belum lagi menyebut bar, kita dah maka tak diluluskan pada ketika itu. Tak lulus tuan-tuan. Takbir kita batal lalu dah. Belum lagi semayang, baru nak angkat takbir, dah tak diluluskan oleh syarak. Itu baru di ketika takbiratul ihram. Walaupun ada 16 syarat yang disebut oleh kitab Safinatun Najah, tetapi 3 tempat ini yang menjadi masalah yang kerap berlaku dalam masyarakat kita. Itu dalam takbiratul ihram. Yang kedua, rukun qauli yang kedua yang kerap berlaku kesalahan dalam masyarakat kita, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Baik, dalam surah Al-Fatihah tuan-tuan ada berapa syarat? Ada 10 syarat.
Ada 10 syarat dalam surah Al-Fatihah. Di ketika ingin membaca surah Al-Fatihah di dalam sembahyang, ada 10 syarat yang mesti dipelihara. Antaranya memelihara tasydid di dalam sembahyang. Dalam Al-Fatihah ada 14 tasydid. Yang menjadi kesalahan yang kerap berlaku dalam masyarakat kita 3 tempat. Yang pertama, iyyaka. Yang kedua, wa iyyaka. Ada ketika kadang-kadang masyarakat kita ni tuan-tuan, iya yang pertama dia sebut, dia tekan. Kadang-kadang yang kedua dia tak tekan. Ada ketika yang pertama dia tak tekan, yang kedua dia tekan. Iyyaka na'budu wa hak pertama tadi tak tekan, hak kedua pula dia tekan. Ustaz, macam mana? Batal sembahyang kerana gugur satu daripada tasydid 14. Gugur satu tuan-tuan, batal terus sembahyang. Jadi iyyaka wa iyyaka. Yang ketiga, antara tempat yang selalu menjadi kesalahan, iaitu tasydid yang terakhir. Perasan tak tuan-tuan? Walad atas huruf dad ada tasydid, itu tasydid yang ke-13. Walad masuk dalam huruf lam, ada lagi satu tasydid yang ke-14. Tasydid yang ke-14, bukan huruf tanda mati, tapi tasydid yang mesti ditekan. Waladdallin. Ada setengah masyarakat kita waladdallin. Nampak tak? Dia tak menekan tasydid yang terakhir pada huruf yang terakhir. Inilah yang menyebabkan sembahyang boleh batal. Jadi kalau kita baca Fatihah tuan-tuan, jangan tergopoh-gapah. Jangan tergopoh-gapah. Kadang-kadang kita nak cepat, kita tak sedar sembahyang kita dah batal dah. Sembahyang kita dah batal. Bila sembahyang kita batal, kita tak dianggap orang yang sembahyang. Jadi perlu berhati-hati ketika membaca surah Al-Fatihah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan di ketika selawat, tasyahud akhir. Tasyahud akhir ni tuan-tuan, kebanyakan masyarakat yang baca dekat saya, majoriti salah satu tempat. Majoriti. Kebanyakannya salah satu tempat. Saya baca, tuan-tuan perhati. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Agak-agak ada salah tak? Tuan-tuan, ada salah tak? Saya baca tadi ada salah tak agak-agak? Ke betul belakang dah? Ya? Ya? Wa ala ibadillahis salihin. Tak, situ tak salah. Yang salah dekat mana tuan-tuan? Hak kita tak perasan hari ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nampak lagi tuan-tuan? Dia tak sedar dia sedang buang satu huruf. Satu huruf dia sedang buang. Di mana? Assalamu alayna wa ala. Sedangkan kalimah yang sebenar assalamu alayna wa ala, man asli dua harakat. Assalamu alayna wa ala. Nampak tak? Kita banyak kita tak perasan. Gugur Fatihah, gugur tasyahud, gugur sembahyang kita buat. Ha ni tuan-tuan. Sebab itu di mana-mana tempat saya kuliah berkenaan dengan rukun qauli ni tuan-tuan, kita kena baca depan orang. Kita tak boleh baca kita semak. Kalau kita baca kita semak, memang kita rasa betul.
Kena ada seseorang yang tolong semak bacaan kita. Baru kita boleh mengetahui di mana salah dan di mana yang betul. Kalau kita tak pernah baca di hadapan orang, tuan-tuan, selagi itulah kesalahan dalam sembahyang akan berlanjutan sampai kita mati. Ini yang bahaya. Jadi kalau boleh, tuan-tuan, ada pernah kita baca rukun-rukun qauli kepada individu yang mahir dalam bacaan. Jumpa imam, jumpa Bilal, ataupun guru-guru Al-Quran yang mahir dalam bacaan-bacaan Al-Quran, kita baca kepada mereka dan mereka mengesahkan sama ada kesalahan ataupun tidak. Itu kaedahnya. Kalau tidak, tuan-tuan, kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca, oh betul waladdall. Sebab tak perasan. Sebab tu kena baca depan orang. Kalau tidak, tuan-tuan, duk perasan kita ni betul ya. Duk perasan kita betul. Jadi imam ghairil maghdubi alaihim waladdall. Bola ke? Mana ada bola? Jadi kena hati-hati ya. Jadi dalam sembahyang ni kena peka. Baik, tuan-tuan, yang terakhir di antara rukun qauli yang menjadi kesalahan apabila menyebut tak menekan assalamualaikum. Kita di dalam sembahyang, tuan-tuan, pada kalimah salam wajib membaca alif lam. Perasan tak? Assalamualaikum. Alif lam mesti dibaca. Tetapi di ketika membaca tahiyat, kan ada alif lam kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalam. Nampak tak? Ada alif lam. Tapi di ketika membaca tahiyat, kita buang alif lam, dia tak membatalkan sembahyang. Kalau kita buang alif lam pada kalimah tahiyat, dia tidak membatalkan sembahyang. Tetapi ketika memberi salam, jangan dibuang alif lam. Kalau dibuang alif lam, maka sembahyang kita batal. Jadi kalau ketika membaca tahiyat, at-tahiyyatu lillah, ni paling ringkas ni. Boleh baca. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu seringkas tahiyat. Tapi sesempurna tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah ilal akhir. Jadi boleh diringkaskan. Tetapi janganlah kita setiap hari baca ringkas semua. Baca ringkas ni di ketika darurat, waktu dah suntuk. Tetapi kalau waktu masih panjang, jangan diringkaskan sembahyang. Dia merugikan dalam ibadah kita, maka tak menghasilkan pahala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Jadi apabila imam ni dia melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang, seperti kesalahan dalam rukun qauli ataupun kesalahan dalam rukun fi'li, rukun perbuatan. Imam ada melakukan perkara-perkara perbuatan yang membatalkan sembahyang, maka wajib ia berniat mufaraqah dengan segera. Wajib kena berpisah dengan imam. Wajib berpisah dengan imam. Sekiranya makmum itu menangguh niat mufaraqah, maka batallah sembahyangnya. Kalau kita tangguh kejap lagi ya. Imam dah salah dah tadi rakaat yang pertama, kita tangguh tak apa, tunggu rakaat yang kedua. Dah batal dah. Kita dah yakin imam tu batal, maka dah tak boleh kita ikut imam. Sama ada imam batal disebabkan bacaan, ataupun imam batal disebabkan perbuatan, ataupun imam batal disebabkan imam menanggung najis, maka tak boleh kita bersama imam lagi. Tak boleh kita bersama imam. Tetapi kalau sembahyang berjemaah, seperti mana bab yang pernah kita kongsikan dahulu, yang pernah kita muzakarahkan dahulu, apabila terjadi sesuatu pada imam, sewajarnya yang berdekatan dengan imam ambil alih. Nak ambil alih ni kadang-kadang dia jadi masalah.
Sebab apa jadi masalah? Sebab kadang-kadang yang berdekatan dengan imam, yang duduk di belakang imam takut nak bergerak. Dia takut nak bergerak, dia takut nak buka mulut. Imam buat salah, nak sebut subhanallah tu takut. Sebab apa ada takut, kita pun tak tahu. Jadi bila imam salah, sunat kita menegur imam, subhanallah. Sunat tegur dengan niat berzikir ataupun niat menegur berserta zikir. Kena tegur imam dengan ucapan subhanallah. Jadi bila imam dah batal tuan-tuan, maka tegur imam subhanallah. Imam menanggung najis, melangkah berdiri di sebelah kanan Pak Imam. Itu yang kita muzakarakan dulu. Tapi kadang-kadang nak tengok orang naik duduk sebelah Pak Imam tu, dia takut tu. Jangan kata daripada saf yang pertama nak naik ke tempat imam. Hatta yang kita lihat pada hari ini, antara dalam saf berjemaah ada individu yang keluar, mungkin disebabkan batal, jadi saf itu tak dirapatkan. Dia tak nak rapat. Sebab apa? Sebab takut nak bergerak. Kita dalam sembahyang tuan-tuan boleh bergerak, tak salah. Dalam sembahyang boleh bergerak. Kalau perbuatan itu perbuatan pergerakan yang besar, jangan melebihi 2 kali pergerakan. Itu sahaja. 1, 2 berhenti. Kadar ta'maninah kita sambung balik. 1, 2 berhenti. Kita sembahyang. Sembahyang depan kipah. Dah sembahyang, dah angkat takbir, dah baca Fatihah, bawa perasaan Allah, kipah tak buka. Terasa panas tuan-tuan nak sembahyang sampai habis. Ataupun tuan-tuan langkah 1, 2, tekan, undur balik. Apa jadi masalahnya? Tapi kita takut nak bergerak kan? Jadi takut nak bergerak. Sedangkan dalam sembahyang kita boleh bergerak. Dah kita sembahyang, kipah duduk depan lupa nak tekan. Langkah 1, 2, tekan kipah, undur balik 1, 2. Dah sembahyang. Daripada nak sembahyang sampai habis dalam keadaan panas, dalam keadaan tak khusyuk, baik kita jalan 1, 2, kita berhenti, kita tekan kipah, kita undur balik. Selesai masalah. Tapi kita takut nak bergerak. Handphone bunyi tuan-tuan. Masalah handphone sampai ke hari ini tak selesai. Handphone duk bunyi ni, ambil tekan lah. Kita ni memang manusia ni pelupa. Kadang-kadang lupa nak silent, lupa nak tutup. Memang itu sifat kita kan, sifat manusia. Tetapi ketika kita sembahyang berbunyi, maka orang telefon, tekan lah, tutup, masuk balik. Dia tak batal tuan-tuan. Sembahyang tak batal. Jangan takut. Bunyi lagi, tekan, masuk balik. Kali ketiga bunyi, tekan, niat zikir subhanallah. Jangan hello, dah batal lah tu. Tu batal lah. Sebut subhanallah. Maka orang yang telefon tadi dengar subhanallah, tengah semayang. Tapi kalau kita yang telefon subhanallah, alhamdulillah, jangan ada sambung pula. Itu isyarat mengatakan seseorang yang sedang sembahyang. Masuk balik dalam koci. Tengah-tengah masuk balik, telefon lagi. Tak faham-faham bahasa budak ni. Aku dah sebut subhanallah, dah telefon. Keluar, tengok, pam balik. Tak senang. Yang tak jadi masalah. Suatu kata ulama, siapa yang ada ilmu, sembahyang bagi dirinya mudah. Satu ucapan ulama yang lain, siapa kenal Allah, tak payah sembahyang. Ni sensitif sikit ni. Siapa kenal Allah, tak payah sembahyang. Maksud tak payah di sini bukan tinggal sembahyang, senang nak sembahyang. Dia salah faham. Siapa kenal Allah tak payah sembahyang, pun tak sembahyang. Subuh tak sembahyang, zuhur tak sembahyang. Sedangkan ulama bermaksud dengan perkataan yang lain. Dia salah faham. Siapa kenal Allah tak payah, maksudnya mudah. Perasaan dia senang je sembahyang ni sebab ada ilmu. Tapi kalau kita jadi payah sebab kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu lah yang menyebabkan nak jadi payah. Kadang-kadang lepas pergi salam, perasan tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Dia seolah-olah dia anggap solat tu sebagai beban.
Satu waktu lagi, isyak lagi. Tu dia. Macam beban tu. Isyak. Habis isyak, boleh tidur ah. Tu dia. Macam beban dia buat semayang ni. Tapi kalau orang tu kenal Allah, ada ilmu, tak ada jadi masalah. Jadi hari ni kita tuan-tuan kena ubah pemahaman kita, kena banyak menuntut ilmu dalam bab semayang. Sampai satu tahap kita akan merasakan sembahyang ni cukup mudah. Tapi cuma kita tak menuntut ilmu, maka dia menyebabkan ada hijab di antara kita dengan Allah. Itu yang kadang-kadang kita manusia yang kurangnya ilmu, dia akan merasa beban tiap-tiap kali ingin melakukan ibadah sembahyang. Jadi kita kena perbaikilah. Kena perbaiki. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila imam melakukan hal yang sedemikian, maka makmum wajib berniat mufaraqah. Jadi dia diwajibkan. Dia tak boleh sunat, tak, dia mesti mufaraqah. Seandainya dia tidak melakukan hal sedemikian, maka sembahyangnya batal, wallahu a'lam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ini dulu. Insya-Allah pada bulan yang akan datang kita sambung tajuk yang seterusnya, sekurang-kurang waktu bersama imam untuk mendapatkan fadilat berjemaah. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.